Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk bersama-sama dalam kuliah online yang dianjurkan oleh Taha Center, yang mana dengan di dalamnya insya-Allah kita akan bahaskan tentang surah Al-Fajr, sebahagian daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad." Naam, sampai ayat 9, yang mana maksudnya demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, demikianlah sumpah bagi orang-orang yang berakal. Tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum 'Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Naam, pada pengajian yang lalu kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah terhadap apa-apa yang diciptanya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dengan apa-apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada makhluk-makhluk ciptaannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dengan waktu fajar. Dan kita sebutkan fajar hari apa ataupun apa yang dimaksudkan fajar. Yang pertama adalah cahaya yang terbit di waktu fajar sadiq sehinggalah terbitnya matahari. Makna yang kedua adalah waktu fajar ni waktu siang, yang mana opposite kepada waktu malam. Makna yang ketiga yang kita sebutkan bahawa ianya adalah salat subuh, yang mana salat subuh ini merupakan satu salat yang agung, di mana malaikat-malaikat shift malam dan malaikat-malaikat shift siang berkumpul di waktu salat fajar. Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, dan kemudian kita sebutkan juga sedikit sebanyak bahawa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku di waktu fajar ataupun qubail al-fajr, sebelum subuh. Naam, dan kita sebutkan bahawa walayalin ashr, dan hari ataupun malam yang 10. Ada beberapa pendapat. Yang pertama ataupun yang paling kuat adalah 10 hari pertama atau 10 malam pertama daripada Zulhijjah, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalamnya, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min ayyamil ashr. Tidak ada amalan ataupun tidak ada hari yang mana amalan salih di dalamnya jika diamalkan adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari Zulhijjah. Dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ditanya, qalu walal jihad, wahai Rasulullah, amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari 10 malam pertama Zulhijjah itu adalah lebih berat nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad. Nabi kata, na'am,
lebih berat daripada berjihad, lebih besar pahalanya daripada berjihad, melainkan bagi seseorang yang keluar dengan dirinya sendiri dan juga dengan hartanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak kembali dengan apa-apa. Yang ini dia mati syahid dan juga segala hartanya telah digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah 10 malam pertama daripada Ramadan. Pendapat yang ketiga adalah 10 malam pertama daripada Ramadan. Tadi 10 malam terakhir daripada Ramadan, pendapat kedua. Pendapat ketiga 10 malam pertama daripada Ramadan. Dan pendapat yang keempat yang terakhir iaitu 10 malam pertama daripada bulan Muharram. La ilaha illallah. Nah, kemudian disebutkan wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Dan kalau kita tengok, genap dan ganjil ini terdapat dalam banyak perkara. Antaranya adalah dalam nombor. Ada nombor yang ganjil, ada nombor yang genap. Wahid, witr, ithnan, syaf'. Nombor 1 adalah ganjil, nombor 2 adalah genap, nombor 3 ganjil, nombor 4 genap. Walakin kullul a'dad tambani 'alal wahid. Akan tetapi setiap nombor itu berdiri belakang nombor 1. Yang ini kalau tak ada nombor 1, yang ini nombor 2 tu terjadi apabila ada 2 1. Wa hakadha, nombor 3 ada 3 1, 2 hakadha. Ditambahkan tajallal wahid marratain yatla' ithnain. Telah berkata seseorang kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Dia kata, antum taqul anna hadhihi al-ard khalaqaha Allah. Kamu mengatakan bahawa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ja'far As-Sadiq mengatakan, na'am. Na'am, betul. Faman kana qabla Allah aw khalaqa Allah. Kemudian orang ini ingin menguji Sayyidina Ja'far As-Sadiq dengan mengatakan, jadi siapakah yang menciptakan Allah? Waliyadzubillah. Ataupun mengatakan siapakah yang sebelum Allah? Qala anta ta'rif adad. Kemudian Sayyidina Ja'far As-Sadiq bertanya kepada dia, kamu tahu nombor atau tidak? Qala na'am. Jadi dia kata, na'am, aku tahu nombor. Ud minal wahid su'udan. Jadi dia kata, kamu kira daripada 1 ke 10. Ataupun 1 naik ke atas. Dia kata 1, 2, 3 sampai 10. Wah, kata. Kemudian Sayyidina Ja'far As-Sadiq kata, kira 1 ke bawah. Nah. Qal laisa qabla al-wahid syai'. Jadi orang ni kata sebelum 1 tak ada nombor sebelum 1. Jadi Ja'far As-Sadiq pun mengatakan wah kata begitu juga sebelum Allah tak ada apa, laisa qabla al-wahid syai'. Tidak ada sebelum Allah sesuatu perkara. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Naam, kemudian kita juga dapati bahawa genap dan ganjil ini terdapat di dalam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fil kainat baina asy-syaf' wal witr. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik ataupun Tuhan ataupun Rabb kepada yang ganjil dan kepada yang genap. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Daripada setiap yang kami ciptakan ataupun daripada setiap perkara yang kami ciptakan, semuanya kami ciptakan berpasang-pasangan. Thumma fi salawat asy-syaf' wal witr. Begitu juga dalam salat, ada salat yang ganjil, ada salat yang genap. Naam. La ilaha illallah. Nah, jadi ada banyak pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan genap dan ganjil, akan tetapi al-muhim, tujuan dia adalah nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah terhadap segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjil yang paling utama, yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada apa-apa yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apa-apa yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Naam. Disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan genap ni, yakni wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Kami menciptakan daripada setiap perkara ni ada pair, pasangan-pasangan. Yakni malam dengan siang, matahari dan bulan, cahaya dan kegelapan, laut dan darat dan sebagainya, semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam pasangan. Laisa kamitslihi syai'. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang fard, al-witr. Dalam hadis disebutkan, inna lillahi
sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya akan masuki syurga. Yang ini nama 99 juga adalah ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala adalah maha ganjil dan menyukai ganjil. Nah. Dan di dalam Al-Quran ataupun dalam bacaan wasyaf'i wal watri boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang ini kita baca wasyaf'i wal watr, tapi ada juga qiraat yang membaca wasyaf'i wal witr. Ala kulli hal. Naam, wal laili idza yasri, demi malam apabila ia berlalu. Yang ini apabila malam itu berlalu, jadi akan datang siang. Kita sebutkan wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura, dan kami jadikan perubahan siang dan malam itu sebagai satu tanda peringatan bagi mereka-mereka yang mengambil iktibar dan juga bagi mereka-mereka yang ingin bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di sebalik pertukaran siang dan malam. La ilaha illallah. Dan di malam hari juga terdapat perjalanan. Dalam perkataan yasri ini juga adalah berjalan ataupun berlalu. Ini terdapat orang-orang yang musafir, yang berjalan di waktu malam. Berjalan sama ada dengan tubuh badan mereka, ini travel daripada satu tempat ke tempat yang lain, ataupun ada juga mereka-mereka yang lebih tinggi perjalanan mereka adalah mereka berjalan dengan roh mereka. Seperti yang kita sebutkan juga, Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Ini perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ianya merupakan perjalanan yang paling mulia. Berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perjalanan yang paling mulia. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. La ilaha illallah. Nah. Dan ini merupakan hobi bagi orang-orang salih. Ini berjaga di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hobi-hobi mereka. Seperti kita sebutkan sebelum ini, merupakan laula qiyamul lail ma ahbabna al-baqa' fi dunya. Sebahagian daripada orang-orang salih mengatakan, kalau bukan kerana qiyamul lail, bangun di waktu malam, maka kami tidak ingin untuk hidup lama di atas muka bumi ini. Ini kami suka untuk hidup dunia dekat hidup lama adalah kerana kami ingin bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. La ilaha illallah. Naam. Wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, demikianlah sumpah bagi orang yang berakal. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dan menunjukkan bahawa orang-orang yang untuk menegaskan sesuatu perkara, yang mana perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan diambil berat oleh orang-orang yang berakal. Tetapi mereka-mereka yang tidak berakal, banyak mana pun sumpah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepentingan sesuatu perkara, maka mereka tidak akan mengambil indah. La ilaha illallah. Di sini disebutkan hijr. Hijr ni adalah seperti larangan, restriction, yang mana ianya melarang orang yang mempunyai akal itu daripada melakukan kesalahan. Begitu juga akal daripada perkataan ya'qil, yakni dia mengikat sesuatu, menjaga sesuatu daripada melakukan perkara yang tidak elok. Yamna' min irtikabil qabih, melarang ataupun menghalang seseorang daripada melakukan keburukan. Baik daripada perkataan, baik daripada perbuatan, baik daripada sifat dan sebagainya. Begitu juga dengan niat. Naam, fa kullu man irtakaba al-qaba'ih sifatan aw kalaman aw fi'lan lil qulub aw al-jawarih fala aqla lahu. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang melakukan keburukan, kesalahan ataupun perkara-perkara yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, baik daripada sifat-sifat mereka, yakni mereka tidak membersihkan diri daripada sifat-sifat buruk, mereka tidak membersihkan perkataan mereka daripada mengucapkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melarang diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya mereka adalah orang yang tidak berakal. Seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka yang berada dalam api neraka mengatakan bahawa kalau kami berfikir,
Lau kunna nasma', kalau kami mendengar dan berfikir menggunakan akal fikiran kami, kami sudah tentu tidak akan berada di dalam api neraka. Disebutkan dalam pepatah Arab, dikata innama dinul mar'i ala qadri uqulih, ala qadri aqlih, yakni sesungguhnya seseorang itu ataupun agama seseorang itu berdasarkan mengikut kadar akal mereka, kefahaman mereka, kekuatan akal mereka untuk melarang, untuk menghalang mereka daripada melakukan keburukan, kesalahan. Kalau akal mereka tak kuat untuk nak melarang mereka dan melakukan kesalahan, maka agama mereka akan menjadi lemah. Mengikut kadar kekuatan akal seseorang, dia akan melarang diri dia daripada melakukan kesalahan. La ilaha illallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nasi la ya'qilun. Akan tetapi ramai daripada manusia yang tidak menggunakan akal mereka ataupun tidak berakal. Jadi mereka mengotori tubuh badan mereka, mereka mengotori roh mereka dengan perkara-perkara yang kotor. Bahkan sebahagian daripada mereka menganggap perkara yang kotor itu sebagai perkara yang baik. Menganggap perkara-perkara yang kotor itu sebagai perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah pendapat kamu tentang orang-orang yang dijadikan perkara buruk yang mereka lakukan itu sebagai baik? Jadi tak akan berubah. Mereka rasa perkara yang buruk itu sebagai baik, jadi diorang rasa mereka itu baik, merasakan diri mereka itu sebagai baik. Sebab apa? Sebab akal mereka dah menjadi sangat rendah sehingga mereka sendiri, akal mereka itu tidak dapat membezakan, dah terkeluar daripada fitrah, daripada naluri asal semula jadi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan semakin jauh seseorang itu daripada syariah, semakin jauh seseorang itu daripada sunnah Nabi SAW, maka semakin gelap, semakin kabur penglihatan akal mereka daripada melihat akan kebenaran, daripada melihat akan kebaikan. Kerana apa? Baik dan buruk ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kata baik, itulah yang baik. Apa yang Allah kata buruk, itulah yang buruk. Bukan ikut logik kepala kita. Bukan apa yang kita rasa baik, itu baik. Apa yang kita rasa buruk, itu buruk. Apa yang si fulan kata baik, itu baik. Apa yang si fulan kata buruk, tak buruk. Buruk. Apa yang kemodenan kata baik, itu baik. Apa yang kemodenan kata buruk, itu buruk. Itu bukan dia punya neraca. Neraca dia apa yang Allah kata baik. Bukan ikut zaman, bukan ikut kemodenan, bukan ikut ketamadunan dan sebagainya. Kan tetapi baik dan buruk itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, yang menciptakan zaman, yang menciptakan tamadun dan sebagainya. La ilaha illallah. Akan tetapi manusia apabila mereka berjauhan, mereka berterusan dalam melakukan kemaksiatan sehingga mereka digelapkan, fikiran mereka digelapkan oleh maksiat, hati mereka digelapkan oleh maksiat dan sebagainya. Jadi lama kelamaan mereka menganggap benda yang buruk itu baik, dan mereka juga ini menzahirkan perkara tersebut. Ini dah tak ada perasaan malu untuk melakukan perkara yang buruk, akan tetapi mereka anggap sebagai baik. Bahkan mereka pula berhujah mengatakan bahawa tak, ini yang aku buat ni yang paling baik, yang paling betul dan sebagainya. Sebab apa? Akal mereka dah lari timbangan. Menjadi dah keluar daripada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka ini orang yang telah melampaui batas, orang yang telah melampaui batas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang qad aflahal mu'minun, orang-orang yang berjaya ini adalah orang-orang yang beriman ataupun orang yang kuat iman mereka. Antara sifat mereka apa? Hum li furujihim hafizun, yang menjaga daripada kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka, atau ma malakat aimanuhum, ataupun hamba-hamba yang mereka miliki secara betul. Fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Akan tetapi mereka-mereka yang mengkehendaki lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah izinkan, maka mereka ini adalah orang yang melampaui batas. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ingin melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi zaman kita sekarang ni zaman kemodenan, atau dinamakan zaman moden, zaman advance dan sebagainya.
yang mengkehendaki kebebasan dan sebagainya, pada hakikatnya ianya adalah zaman yang menghancurkan. Dia bukan zaman kemajuan, akan tetapi zaman yang mana dengan kemajuan yang ada, ianya menyebabkan akal manusia ini menjadi semakin rendah, waliyazubillahi tabaraka ta'ala, sehingga mereka merasakan akal mereka ataupun pendapat mereka itu adalah lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam, sehingga mereka mengeluarkan diri mereka sendiri daripada sifat kemanusiaan, mengeluarkan mereka daripada sifat fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan mereka. La ilaha illallah. Naam. Pada hakikatnya kebebasan ini hanya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabi. Yakni para nabi-nabi diutuskan untuk menegakkan neraca kemerdekaan. Apakah itu kebebasan, apakah itu hakikat kemerdekaan? Disebutkan bahawa apabila sesuatu perkara berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa perkara yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab? An hadzal insan sara rajulan bimathabati al-mar'ah. Ini berlaku satu kes yang mana seorang lelaki menyerupai seorang wanita. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya menjadi risau tentang perkara ini. Mereka takut akan perkara ini sehingga mereka bermusyawarat apa yang perlu dilakukan. Sehingga berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Law lam yarid fil Qur'ani ma kuntu usaddiqu hadha yahsul fil bashar." Kalau bukan kerana kisah-kisah seperti ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka aku pasti tidak akan membenarkan kenyataan ini. Yakni kalau Allah tak ciptakan perkara ini berlaku kepada manusia, maka aku tak percaya benda ini akan berlaku di atas manusia, kepada manusia. Wa alimtum annama dzakarallahu an ummah alimtum ma fa'alallahu biha. Dan kita mengetahui apabila Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, apa yang berlaku, apa yang mereka lakukan di zaman dahulu, apakah akibat yang mereka kena daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka melakukan satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ceritakan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala azabkan mereka ataupun kenakan ke atas mereka atas apa-apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Yakni kami jadikan yakni bahagian atas daripada perkampungan mereka ataupun daripada bandar mereka menjadi terbalik ke bawah. Wa amtarna 'alaihim hijarah, dan kami campakkan ke atas mereka batu-batu dari yang dibakar panas. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan perkara ini tidak jauh. Ini bukan satu perkara yang far-fetched. Tidak jauh untuk terkena kepada orang-orang yang zalim. Yakni sesiapa yang melakukan kezaliman, yakni Allah Subhanahu wa taala punya azab boleh terkena kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil apa yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka sahabat-sahabat telah bersetuju untuk membunuh mereka-mereka yang bersifat ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang, perkataan mereka-mereka yang inginkan kebebasan atas apa-apa yang mereka ingin lakukan adalah sama seperti apa yang disebutkan oleh kaum Nabi Lut. Mereka mengatakan apa? Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan ahli keluarganya Nabi Lut daripada perkampungan kami kerana innahum unasun yatatahharun. Mereka ni adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Yakni dia cakap, orang yang baik ni orang-orang yang bersih. Habis dia ni orang yang suka kotor, orang yang suka melakukan perkara-perkara yang tak elok dan sebagainya. Yakni mereka rasa melakukan perkara yang tak elok, yang kotor adalah satu benda yang bagus. Orang yang melakukan benda yang baik, yang bersih adalah satu perkara yang tak bagus. Ini pada neraca timbangan mereka. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Naam. Kemudian dikatakan bahawa bandar ataupun kota-kota yang didiami oleh penduduk kaum Nabi Lut ni mempunyai 9 bandar yang besar. Yang mana satu bandar itu mempunyai kurang lebih 100,000 penduduk. Jadi kita tak boleh nak bayangkan. Ini bandar yang besar, macam metropolitan gitu. Setiap bandar
mempunyai kurang lebih 100,000 penduduk. Dan ke-99 bandar ini dicongkil ataupun di carry di hujung kepaknya Sayyidina Jibril alaihi salam, kemudian diangkatkan ke atas langit, ke angkasa. Lebih tinggi daripada bulan, lebih tinggi daripada segala apa-apa yang ada di atas langit ini, sehingga disebutkan bahawa malaikat-malaikat di langit pertama dapat dengar kokokkan ayam di dalam bandar mereka. Yakni apa-apa binatang-binatang yang ada dalam perkampungan mereka itu, penduduk langit dapat dengar. Punya tinggi Jibril alaihi salam angkat perkampungan kaum bandar-bandar Nabi Lut ini, kemudian diterbalikkan ke bawah. A'adzanallah min kulli su' fid darin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala keburukan di dunia dan akhirat. Jadi apa-apa kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini, kalau Allah Subhanahu wa taala nak azab, ini bukan satu perkara yang susah ataupun sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan sifat-sifat seperti ini terkadang kalau kita nak orang-orang yang punya akal seperti ini, kadang-kadang nak samakan dengan binatang pun kadang-kadang tak boleh nak samakan. Kita kalau tengok kambing biri-biri dan kambing goat, yakni goat dengan lamb, lamb akan bersama dengan dia punya male and female. Goat pun akan bersama male and female. Tak ada male goat dengan female lamb ataupun male lamb dengan female goat. Wahakala, tak ada. Ini Allah Subhanahu wa taala dah ciptakan mereka atas fitrah mereka, maka mereka tidak melampaui batas. Sepanjang umur mereka jaga akan apa yang telah ditetapkan kepada mereka. La ilaha illallah. Sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini sebahagian daripada orang-orang yang melampaui batas adalah seperti binatang-binatang, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Kerana apa? Kerana binatang pun sendiri tidak melampaui batas daripada fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka. Dan on top of that, Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepada manusia, Allah berikan kefahaman kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan intelek kepada manusia untuk berfikir, agar supaya mereka dapat jaga akan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan mereka. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa sebahagian daripada benda-benda buruk, sebahagian daripada benda-benda yang buruk ini adalah buruk daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Yakni Allah Subhanahu wa taala dah katakan perkara itu buruk daripada zaman Nabi Adam, ianya buruk sehinggalah hari kiamat. Yakni ianya tak akan berubah. Benda yang buruk itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan buruk, ianya tidak akan berubah menjadi baik ataupun menjadi satu perkara yang boleh dilakukan. Tidak mengambil kira adat, tidak mengambil kira peredaran zaman, tak ada perubahan tempat, tidak mengambil kira kemodenan dan sebagainya. Ini apa-apa pun berlaku di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala dah katakan, haram, halas, haram. Benda ni benda yang salah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Benda tu tak akan tukar. Benda kotor, benda kotor. La ilaha illallah. Itu satu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, yang ini kita sebutkan tadi bahawa bagi orang-orang yang berakal ini, maka mereka akan ikutkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya akal, maka ianya akan menyebabkan seseorang itu dapat istiqamah dalam mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah daripada mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah juga untuk meninggalkan segala perkara-perkara dan berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak elok daripada segi perbuatan, percakapan dan juga sifat-sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal juga, antara sifat ataupun tanda orang-orang yang berakal adalah seseorang itu tidak mengejarkan perkara-perkara yang fana, yang akan hancur, yang akan habis. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mengutamakan perkara yang lebih kekal daripada perkara-perkara yang sementara. Dan perkara yang kekal yang Allah Subhanahu wa taala sering sebutkan di dalam Al-Quran adalah syurga dan neraka. Maka
persediaan kita untuk syurga, untuk menuju ke negeri akhirat itu menunjukkan tahap akal seseorang. Apabila seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mempunyai masa depan yang selesa, yang berjaya di akhirat nanti, maka ianya salah satu tanda orang yang berakal. La ilaha illallah. Baik daripada segi harta, baik daripada segi kerajaan. Dan kerajaan yang paling agung adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan satu kisah tentang seorang alim, seorang syekh. Telah datang kepada dia seorang sultan untuk bertaubat. Telah datang kepada dia seorang sultan ataupun telah datang kepada dia seorang penguasa yang ingin bertaubat. Kemudian dia kata, aku nak memperbaiki keadaan aku bersama Allah Subhanahu wa taala, jadi aku ingin minta kamu berdoa untuk aku dan semoga dan minta kamu beristighfar untuk aku agar supaya aku dapat memperbaiki diri aku. Dan aku mempunyai hajat, yang ini agar supaya kamu berdoa kepada aku supaya aku dapat meninggal sama ada di kota ini kota orang syekh, orang alim ni, di Inat, ataupun aku meninggal di kota Madinah. Madinah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang alim ini, syekh ni mengatakan bahawa kalau kamu betul-betul jujur ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertaubat, meninggalkan apa-apa yang telah kamu lakukan dulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kamu dan aku akan berdoa untuk kamu. Dan aku akan berdoa juga supaya kamu meninggal di tempat yang baik, sama ada di kota Inat ataupun di kota Madinah Munawwarah, Madinah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembesar ini ataupun sultan ini mengatakan bahawa, dan aku ada lagi satu masalah, iaitu aku bila nak bertaubat ni, aku nak tinggalkan segala kerajaan ataupun segala perkara-perkara yang aku miliki daripada kerajaan ini, ataupun apa-apa yang aku miliki daripada kepimpinan ini. Maka aku ingin berikan kepada syekh. Ini dia kata, aku tak nak dah jadi sultan, aku nak berikan segala kepada syekh. Maka syekh ini mengatakan bahawa aku pun tidak ingin kerajaan yang kamu ada. Kamu cari, tengok kepada ahli keluarga kamu, siapa-siapa yang kamu rasa mempunyai akal, fikiran, mempunyai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat khauf minallah, yakni khasyah minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai akal, tahu bagaimana mentadbir, mengurus kerajaan kamu, maka berikan kepada ahli keluarga kamu yang mempunyai dua sifat ini. Kerana apa? Kerana syekh ni mengatakan bahawa kalaulah kerajaan ini layak untuk diberikan kepada, la ilaha illallah, kalaulah kerajaan ini layak diberikan kepada binatang ternak kami, maka hatta kepada binatang ternak kami tidak ingin berikan kepada mereka. La ilaha illallah. Nah, kemudian dikatakan bahawa kalau seseorang itu diberikan kerajaan yang besar, apa kerajaan besar yang diberikan kepada dia? Dia mempunyai hubungan yang kuat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai hubungan yang kuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mendapat kerajaan yang besar ini, hubungan yang kuat dengan Allah, hubungan yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak kerajaan apa lagi selain daripada apa yang dia dah ada? Iaitu mempunyai hubungan dengan kerajaan yang paling besar, iaitu kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kerajaan yang paling besar, iaitu dengan adanya hubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak apa lagi? Tak ada perkara yang lebih agung apabila kita dah dapat menghubungkan diri dengan Allah, apabila kita dah dapat menghubungkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas tarbiyah ini, atas didikan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman sebegini. Iaitu tidak ada, iaitu akal mereka mengatakan kepada mereka bahawa kejayaan, keagungan, kehebatan sebenar adalah apabila seseorang itu dapat mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu bahawa apa-apa yang berada di atas muka bumi ini tidak kekal dan tidak mempunyai apa-apa perkara yang ingin patut dibanggakan. Jadi zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia nak lantik pemimpin, nak lantik amir dekat setiap negeri ataupun tempat-tempat yang dia ingin lantik, dia terpaksa untuk paksa. Dia kena paksa sahabat-sahabat untuk, okey, kamu jadi menteri di sini, kamu jadi pemimpin di sini.
Kalau tidak dipaksa, tak ada sahabat-sahabat yang ingin untuk menjadi pemimpin. Tidak ada sahabat-sahabat ingin menjadi ketua di sesuatu kawasan tanpa dipaksa. Kalau minta elok-elok, khalas, diorang akan bagi 1001 alasan untuk tidak menjadi pemimpin. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, waihakum, maaf cakap mungkin perkataan dia kurang tepat, alangkah celaka kamu ni, kamu ingin menyelamatkan diri kamu dan kamu ingin menyebabkan aku ini musnah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kalau tak ada orang nak jadi pemimpin, siapa nak jadi pemimpin? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la ilaha illallah. Jadi bila ada orang bagi excuse, bagi alasan untuk tak nak jadi pemimpin kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata azamtu alaik. Khalas, aku dah tetapkan kamu jadi pemimpin, kamu tak boleh nak berpaling daripada aku. Ini dipaksa dengan kuat. Hadhihi tarbiyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak ada orang pun yang ingin mengambil jawatan ataupun mengambil amanah yang berat untuk menjadi ketua di sesuatu kawasan. Naam. Jadi dikisahkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila dilantik untuk menjadi pemimpin di sesuatu kawasan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, terpaksa terimalah. Dah Umar Khattab dipaksa. Jadi habis penggal pertama, habis penggal pertama, kemudian masuk penggal kedua. Bila masuk penggal kedua, Sayyidina Umar Khattab nak lantik dia balik, dia cakap, ya Amirul Mukminin, la tujadlid li fatrah ukhra tuwallina ala makan. Khalas, aku dah tak nak jadi. Penggal dah habis satu penggal, kau paksa aku, penggal kedua aku dah tak nak dah. Kau please jangan paksa aku untuk nak jadi ketua di tempat ini untuk buat penggal kedua. Jadi dia kata, kenapa Lish? Malak, apa masalah kamu? Dia kata, ya Amirul Mukminin. Jadi Abu Hurairah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dakhaltuha mukrahan. Aku dipaksa untuk jadi pemimpin pada penggal pertama. Wal yaum malat nafsi ilaih. Semula aku jadi pemimpin tu, aku dipaksa. Akan tetapi sekarang ni, hati aku ni dah mula suka untuk jadi pemimpin. Jadi sekarang ni, kalau kau lantik aku jadi pemimpin, ni dah bukan dalam keadaan dipaksa. Sekarang ni hati aku dah mula suka untuk jadi pemimpin. Waraghibat la taftinha. Jadi jangan kamu menjadi fitnah agar supaya aku ni melayankan kehendak hawa nafsu aku. Yulahiduna nufusahum qulubahum kaif. Ini lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memeriksa diri mereka, sentiasa mengawasi nafsu mereka agar supaya mereka tidak lalai ataupun tidak mengikuti daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Naam. Dan cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun sewaktu dia jadi khalifah ataupun sewaktu jadi pemimpin pada waktu itu, dia bukannya seorang pemimpin yang masya-Allah mendapat segala kesenangan. Ini dia sendiri yang memikul kayu-kayu api di atas kepala dia, jalan di tengah-tengah bandar dan sebagainya. Kalau tengah-tengah bandar jam dan sebagainya, khalas dia tunggu dengan keadaan apa-apa keadaan. Ini bukanlah diberikan special attention dan sebagainya, ataupun jalan yang special, sehingga hati dia tu menjadi suka kepada perkara-perkara yang mewah. La ilaha illallah. Tak ada pemimpin, tak ada bodyguard dan sebagainya. Disebutkan bahawa apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi pemimpin, maka dibawa kepada dia macam hurras, bodyguard dan sebagainya. Jadi dia pun bertanya, kamu ni nak menghalang aku daripada siapa? Daripada penduduk langit ke daripada penduduk bumi? Maka dia punya bodyguard pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, daripada penduduk bumi lah. Penduduk langit, bagaimana aku nak selamatkan kamu? Bagaimana aku boleh tahan? Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, kalau begitu keadaan dia, khalas, kamu semua pergi. Ini tak ada perkara yang akan berlaku ke atas diri aku ini selagi mana malaikat-malaikat jaga aku. Ini selagi mana malaikat jaga aku, tak ada perkara yang akan berlaku ke atas diri aku. Akan tetapi apabila qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala turun, dah tetapkan sesuatu perkara akan berlaku, maka malaikat-malaikat akan berjauhan daripada aku, sehingga perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berlaku ke atas diri aku. La ilaha illallah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib telah mendapat perkhabaran bagaimana dia akan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan dibunuh. Khabar tu dia terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam.
wahid bayadrib huna ala ra'sih. Disebutkan dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, adakah kamu tahu siapakah orang yang paling celaka sebelum zaman aku? Maka dikatakan Qudar. Qudar ni nama orang yang membunuh lembu Nabi Saleh, ataupun lembu yang menjadi satu mukjizah di zaman Nabi Saleh. Maka orang yang membunuh izin ba'ath ashqaha, iaitu orang yang membunuh lembu tersebut adalah orang yang paling celaka di zaman sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali, adakah kamu tahu siapakah orang yang paling celaka di zaman aku? Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab bahawa Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan alladhi yadribuka ala hadhi, orang yang akan menetap kamu di kepala kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari baginda yang mulia ini di atas kepalanya Rasulullah, di atas kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan mengatakan bahawa sehingga janggut kamu ni akan dimirahi ataupun dipenuhi dengan darah. La ilaha illallah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib dah tahu dah bila yang dia akan dibunuh ataupun bila perkara-perkara itu akan berlaku. Jadi dia tidak memerlukan daripada bodyguard dan sebagainya. Sehingga beberapa hari sebelum kematian dia, beliau mengatakan aina hadhihi alladhi yakhdib minni hadhi. Jadi dia bertanya, manakah orang yang akan menyebabkan janggut aku ni merah? Dia telah lambat datang. Yang ini Sayyidina Ali bin Abi Talib seakan-akan macam tak sabar nak tunggu hari tersebut berlaku. Falamma kana lailah. Jadi apabila malam sebelum kematian, yang ini dia meninggal, orang tu tetap dia lepas subuh bulan Ramadan. Jadi malam tu dia dah dapat merasakan bahawa malam ni adalah malam tersebut. Esoknya aku akan sesuatu akan berlaku pada diri aku. La ilaha illallah. Asbah as-sabah wastaqbala hadha. Jadi bila dia bangun pagi, dia pun tak sabar untuk nak menunggu orang tersebut. Ini dia menunggu-nunggu kedatangan orang tersebut. Ashqal akharin. Tadi kita sebutkan bahawa orang yang membunuh lembunya Nabi Saleh itu, dia menyebabkan kehancuran kaum Nabi Saleh. Ini disebabkan perkara yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan terhadap lembu tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengazab kaum Nabi Saleh. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Nabi Saleh dan mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Saleh. Tetapi orang ini yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib ni telah menjadi asbab berkekalannya fitnah di atas umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Sayyidina Ali sehinggalah ke akhir zaman. Dia telah menyebabkan fitnah itu berlaku daripada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib sehinggalah akhir zaman. Kam fil ummah minal kufar wal fujar. Di sini dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ashqal akhirin, orang yang paling celaka di akhir zaman ataupun daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling celaka adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi ni yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib ni orang kafir, orang Islam. Zaman kita ni berapa banyak orang kafir? Berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa? Berapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat? Akan tetapi Nabi SAW mengatakan orang yang paling celaka adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maksudnya dia lebih teruk daripada orang kafir. Dia lebih teruk daripada orang yang melakukan macam-macam kezaliman daripada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib sampai ke akhir zaman. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Yang namakan dia orang yang paling celaka ni Rasulullah SAW. Seakan-akan macam dilaknat sendiri oleh Rasulullah SAW. Lebih teruk daripada tu, nama dia apa? Disebutkan bahawa nama dia adalah Abdul Rahman. Nama dia Abdul Rahman. Nama dah sedap dah. Lakin mahu Abid Rahman. Akan tetapi dia bukanlah hamba kepada Ar-Rahman. Akan tetapi dia hamba kepada hawa nafsu dia. Hamba kepada pemikiran yang terpesong. Wa madharuhu ibadah. Dia rasa dia melakukan ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dia rasa mendekatkan diri. Dia rasa dia melakukan jihad dengan membunuh seorang Islam. Akan tetapi apa-apa yang dilakukan itu tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada diri dia, bahkan kemusnahan, kecelakaan di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Jadi pemikiran kadang-kadang mengikuti pemikiran yang salah ini adalah satu perkara yang berbahaya. Yang kita rasa kita melakukan satu perkara yang bagus, yang betul daripada agama, akan tetapi kalau tak ada guidance, tak ada guideline yang betul, tidak mendapat kefahaman ilmu agama ini daripada bersanad, yakni tidak mendapat ilmu agama berguru daripada guru yang mempunyai sanad sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mempunyai kefahaman agama
bagaimana agama itu harus difahamkan, bagaimana Al-Quran perlu difahami, bagaimana sunnah Nabi SAW perlu difahami dan sebagainya, bagaimana perlu diamalkan dan sebagainya, terkadang menyebabkan orang itu terpesong, berada dalam mazhar, iaitu pada segi zahirnya nampak macam beragama, akan tetapi agama yang diamalkan itu mendatangkan kehancuran, menjadi asbab kehancuran, waliyazubillahi tabaraka wa ta'ala. Dia memikirkan, merasakan bahawa dia dengan membunuh Sayyidina Ali itu, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bahkan ianya merupakan asbab untuk dia menjadi orang yang paling celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Panjang sikit kita bahaskan tentang hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tadi kita sebutkan yang pertama ini, akal ini patutnya melarang seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sebutkan apa yang berlaku kepada zaman zaman umat-umat yang terdahulu, bagaimana akal mereka itu dah menjadi terpesong sehingga perkara yang buruk itu mereka anggap baik dan perkara yang baik dianggap buruk, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan juga kita sebutkan bahawa akal ini merupakan satu perkara yang dengannya kita dapat menilai apa yang berharga dan apa yang tidak melalui syariat yang diturunkan ataupun melalui syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Demikianlah sumpah bagi orang-orang yang berakal. Allahumma ja'alna minal aqilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berakal sehingga kita dapat membezakan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga kita dapat mementingkan perkara yang lebih bernilai, iaitu negeri akhirat, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dan kita tidak memberikan tidak mementingkan perkara-perkara dunia berbanding daripada perkara-perkara akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan setelah ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum 'Ad? Nah, kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada mereka-mereka yang tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka, akan mendatangkan kehancuran kepada mereka di dunia dan di akhirat. Antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat yang terdahulu adalah kaum Nabi 'Ad ataupun kaum 'Ad yang dihantar Nabi Hud dihantarkan kepada mereka. Bagaimana dihancurkan kaum Nabi 'Ad ini? Kaum 'Ad ini adalah kaum yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan bahawa aku telah jadikan kaum 'Ad ini satu kaum yang kuat, lebih kuat daripada kamu yang datang selepas kaum Nabi 'Ad. Ini kita ni adalah kira makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih lemah daripada kaum Nabi 'Ad, kaum 'Ad. Bal hum aqal min ulaika imdadan biquwwah wa jasad wal inkar. Faqad utiya malam. Ini kita ni tidak diberikan kekuatan seperti mana Allah berikan kekuatan kepada mereka. Kita tidak diberikan yakni kehebatan ataupun imkaniyah, yakni kebolehan seperti mana Allah berikan kebolehan kepada mereka. Dan kaum 'Ad ini dinisbahkan kepada datuk mereka. Nama 'Ad ini adalah nama datuk mereka, akan tetapi mereka menggunakan nama tersebut, maka mereka dipanggil sebagai kaum 'Ad. Fasumya qabilatan kanu kulluhum 'Ad. Dan kaum 'Ad ini adalah nama yang sering diulangi dalam Al-Quran. Tapi ada yang 'Ad yang awal, ada 'Ad yang akhir. Lakin hadha 'Ad al-ula. Akan tetapi yang disebutkan di dalam surah Wal Fajr ini adalah 'Ad yang pertama. Siapa nama dia? 'Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. 'Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Cicit, cucu, anak kepada cicitnya Nabi Nuh AS. Wa yuqal akhiruhum 'Ad al-thaniyah. Hadha 'Ad al-ula. Falihadha 'ayyana al-Iram, yakni 'Ad al-ula ma alladhi hasal li 'Ad. Apa yang telah berlaku kepada kaum 'Ad?
mereka ni orang-orang yang tinggi, orang-orang yang diberikan tubuh badan yang besar dan kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana zaman mereka ni zaman yang dekat dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka ni masih besar, masih tinggi dan sebagainya. Dikatakan bahawa ketinggian mereka kurang lebih 12 hasta. Lebih 12 hasta. Nah, subhanallah, kita satu hasta macam handspan kan. Jadi 12 hasta, subhanallah, tak tahu berapa besar. Berapa banyak kita untuk nak dapatkan satu daripada mereka. Mungkin diorang boleh pegang kita guna dua jari mereka saja. Punya besar dan kuatnya mereka. Kanat lahum khiyam zat a'midah. Mereka ni mempunyai kemah-kemah yang besar. Yang ni orang badui di kalangan mereka duduk di kemah. So kalau mereka tu 12 hasta tinggi, subhanallah, berapa besar kemah yang mereka duduki. Khiyam tawilah ala qadri tulihim wa rubbama ba'dhum lahu abniyah. Dan sebahagian daripada mereka yang duduk di kawasan bandar mempunyai rumah-rumah yang besar. Kadzalik. Naam. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana mereka ini tidak diciptakan. Kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ini tidak diberikan kepada orang-orang di zaman mereka. Yang ini kaum 'Ad ni special, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, pinjamkan kepada mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada orang-orang di zaman mereka. Lam yakun fi asrihi mithlahum. Tak ada orang yang di zaman mereka ni seperti mereka. Aqwa man yakun min jihatil quwa al-madiyah ala dhahril ard fi tilka zaman. Orang yang paling kuat di zaman mereka daripada segi kekuatan dan daripada segi pembinaan. Akan tetapi kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ini menjadi asbab kehancuran mereka. Fastakbaru. Jadi mereka menjadi takabur. Ya, merasa diri mereka lebih hebat daripada fil ardi. Berbangga di atas muka bumi ini. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? La ilaha illallah. Jadi setiap orang yang tertipu dengan kekuatan, setiap orang yang tertipu dengan kehebatan masing-masing, pun cakap perkara yang sama seperti mana yang umat-umat yang terdahulu tertipu dengan kekuatan mereka. Waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mereka itu adalah lebih kuat daripada mereka, yang maha kuat daripada mereka. Man ashaddu minna quwwah. Khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka mengkufuri ataupun tidak mempercayai daripada tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku atas mereka, fa arsalna alaihim rihan sarsaran. Maka kami menghantarkan kepada mereka angin yang kuat. Rihan sarsaran. Menghantarkan kepada mereka angin yang sangat kuat dan panas. Angin yang sangat kuat dan panas sehingga mereka ini dihancurkan. Sehingga sebahagian daripada ahli tafsir mengatakan bahawa tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sumpah demi yang genap dan yang ganjil. Dikatakan bahawa yang ganjil itu adalah 7 malam. Yang sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman. Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan kepada mereka kehancuran selama 7 malam dan 8 hari. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menghantar angin selama 7 malam 8 hari sehingga mereka itu berturutan. Selama 8 hari itu dihantarkan angin kepada mereka sehingga mereka semua hancur. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Maka kamu mendapati bahawa mereka kaum-kaum 'Ad ni semuanya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada yang tinggal, La ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan angin untuk menghancurkan kaum 'Ad. Jadi 7 itu adalah yang ganjil, 8 hari itu adalah genap. Jadi sebahagian ahli tafsir mengatakan ganjil dan genap itu adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan, bilangan hari yang Allah hancurkan kaum 'Ad. Jadi apabila hari kehancuran mereka tiba, aqbalat alaihim as-suhub. Maka mereka nampak awan-awan gelap telah mendatangi kepada mereka. Akan tetapi mereka tak ambil indah. Nabi Hud mengatakan kepada mereka, khalas, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini azab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah
akan datangkan kepada kamu. Jadi falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, apabila mereka melihat awan mendatangi kota mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna, mereka kata ini awan nak datangkan hujan saja. Kemudian Nabi Hud mengatakan bal huwa masta'jaltum bih, bahkan ini bukanlah awan yang mendatangkan hujan, ini adalah azab yang dipercepatkan untuk kamu semua. Rihun fiha azabun alim, angin yang terdapat di dalamnya azab yang pedih. Akan tetapi mereka rasa mereka hebat, lebih kuat daripada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak ambil kisah. Maka apa yang berlaku, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, maka angin tersebut telah menghapuskan segala apa-apa yang dia lalui. Yang ini angin tu macam puting beliung kind of thing. Angin tu telah menghapuskan apa-apa sahaja yang dilalu di hadapannya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak terlihat apa-apa yang tertinggal melainkan bekas-bekas pembinaan mereka. Yang ini rumah-rumah mereka tu tinggal rumah je. Orang-orang semua dah tak ada, barang-barang semua dah hancur. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, beginilah kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walaqad makkannahum fima immakkannahum, kami telah berikan kepada mereka kekuatan yang luar biasa dan yang mana tidak diberikan kepada kamu semua yang lain. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa penglihatan, pendengaran, hati mereka ataupun akal mereka tak dapat memberi apa-apa faedah, tidak dapat menyelamatkan mereka apabila mereka mengkufuri akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada tertipu dengan kekuatan kita, tertipu dengan kepandaian kita, tertipu dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah selamatkan kita daripada tertipu, yakni secara perseorangan ataupun secara perkumpulan ataupun secara satu kaum ataupun secara satu bangsa dan sebagainya. Kita ni tidak ada apa-apa melainkan ini adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala saksikan kelemahan kita pada diri kita. Yakni kita dapat merasakan kelemahan kita, kita dapat melihat kelemahan kita, dan kita tidak melihat kecuali akan kekuatan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita inginkan, kita tujukan, hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita lihat sekarang ni, COVID-19, kita merasakan apa-apa yang kita lakukan, mungkin ada sebahagian daripada kita berdoa, sebahagian kita daripada kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, akan tetapi kita merasakan ini semua adalah kesalahan kita, kelemahan kita. Apa-apa yang berlaku merupakan asbab daripada dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, sehingga ianya berlaku ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bertaubat juga daripada perkara-perkara yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ni akan diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bila di hari akhirat nanti. Dekat dunia ni mungkin sebahagian nampak kekuatan Allah, sebahagian tak nampak. Dia nampak kekuatan diri dia. Akan tetapi di akhirat nanti semua orang akan nampak, hatta orang-orang kafir, hatta orang-orang yang tertipu dengan kekuatan mereka, dengan kehebatan mereka, dengan keupayaan mereka, dengan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka di dunia. Yang mana tertipu di dunia, mereka akan melihat akan kekuatan, kehebatan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, walau yaral ladzina zalamu. Dan apabila ataupun dan kalau orang-orang yang menzalimi, ataupun apabila orang-orang yang menzalimi diri mereka di dunia ini melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, annal quwwata lillahi jami'ah, sesungguhnya kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat keras, sangat keras azab siksa. Waliyad billahi tabaraka wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung kita punya pengajian tafsir pada akan datang, menceritakan tentang wa fir'aun wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, tentang kaum Thamud yang diutuskan kepada mereka Nabi Saleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, tambahkan kefahaman kita terhadap Al-Quran. Dan antara asbab untuk mendapatkan kefahaman daripada Al-Quran adalah dengan
adalah dengan membersihkan hati kita. Berusaha sedaya upaya untuk membersihkan diri kita daripada segala kotoran dosa. Berusaha juga sedaya upaya untuk membaca daripada kitab-kitab tafsir, memperbanyakkan daripada bacaan-bacaan tafsir, hatta baca daripada terjemahan-terjemahan untuk menambahkan ilmu kita terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita malu, kita yang dilahirkan dalam agama Islam ini kadang-kadang tak pernah lagi mengkhatamkan bacaan terjemahan Al-Quran. Sebahagian daripada orang-orang yang baru masuk Islam ataupun orang-orang yang ini baru masuk Islam, sebahagian daripada mereka masuk Islam beberapa tahun, khalas dah habis baca terjemahan daripada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semangat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.